Maksudnya tak lama dah, lebih kurang 28 hari lagi, dan kita akan menyambut Hari Raya Aidil Adha pula. Dan rasa macam baru raya sangat lah. Jamuan raya pun dah ada lagi kena. Jadi adalah sahabat kita, adik-beradik kita yang pada tahun ini dijemput Allah Ta'ala sebagai tetamunya. Ada yang dah sampai dah di tanah suci sana, dan juga ada yang masih lagi menunggu hari nak pergi ke sana. Tawaran dah ada. Jadi kita doakanlah mudah-mudahan yang dah sampai ke sana ataupun yang masih menunggu detik hari untuk bertolak ke sana, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan izinkan mereka untuk berada di tanah yang penuh dengan barakah, dan juga dapat melaksanakan ibadat haji, dan juga dipermudahkan mudah-mudahan segala urusan mereka. Bagi kita yang nama tak naik ataupun memang kita dah pergi dah sebelum ni, jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita rezeki yang lebih, maka ambillah peluang untuk kita buat ibadah juga di sini pun, iaitu dengan apa? Buat ibadah korban. Satu ibadah yang menjadi sunat muakkadah, sunat yang amat-amat dituntut bagi siapa-siapa yang berkemampuan. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan fala yudhi fala yaghrabanna masallana, atau kama qala, hadis yang diriwayatkan oleh Musnad Ahmad, hadis 7924. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, man wajada sa'atan falam yudhi. Nabi kata, sesiapa yang ada kelapangan berbelanja tetapi dia tidak melakukan ibadat korban. Nabi kata, siapa-siapa yang Allah bagi kepada dia rezeki yang melimpah ruah, orang kata cukuplah, lebih pada cukup untuk makan dia, boleh simpan beribu-ribu setahun, ataupun pendapatan dia pun tak sangka, orang kata Allah bagi kepada dia kelapangan dia dengan rezeki yang lebih, tapi dia tidak melakukan ibadat korban. Apa kata Nabi? Fala yaghrabanna musallana, maka janganlah dia menghampiri masjid kami. Nabi nak bagi satu peringatan yang keras. Apa dah Allah bagi rezeki yang lebih, melimpah ruah rezeki, tapi tak mau buat ibadat korban. Sampai Nabi kata, apa kalau orang yang macam ni, apa tak payah main masjid lah. Oh, bahasa kasar lah kan. Nampak macam dengan kasar kan? Nabi nak nampak ni tentang ketegasan Nabi ni, supaya kita ni umat dia buatlah ibadat korban kalau kita ni berkemampuan. Kalau tak mampu, tak apa. Agama bukan nak paksa kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada paksaan dalam untuk kita melakukan sesuatu perkara. Tak mampu, tak apa, tak ada masalah.
Tapi yang masalah ni yang ada kemampuan ni. Nabi kata hampa dah Allah bagi kepada hampa kelapangan tentang nak belanja duit, tak ada masalah bagi hampa. Bukan kain pagi makan pagi dah. Ni sekali kain makan bertahun bayar. Sekali kain makan berbulan. Tapi kalau dalam diri tak ada langsung perasaan untuk buat ibadat korban, maka Nabi kata jangan dekati masjid kami. Ini satu bentuk ketegasan yang Nabi tunjukkan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita yang Allah bagi rezekinya walaupun tak banyak, tapi ada lebih bersifat Allah. Kalau kita plan elok-elok, insya-Allah lagi boleh. Simpan sebulan 100, sebulan 100, atau sebulan 80 ringgit, cukup setahun, bolehlah 800 ringgit setumpuk. Kalau tak simpan apa belanja habis, betul lah duit kita tu. Buat ibadat korban. Bagi kita yang berkemampuan, afdalnya buatlah di tempat kita sendiri. Tak kira laki-laki, tak kira perempuan. Ibadat korban ni ibadat individu. Kalau orang perempuan, mereka ada duit, mereka nak buat korban bahagian untuk mereka, buatlah, tak ada masalah apa. Kalau kita yang ada duit lagi kemampuan, boleh buat di tempat kita sendiri. Lebih afdal kita buat di tempat kita sendiri. Kenapa? Banyak lagi benda-benda yang menjadi perkara sunnah dalam ibadat korban kita. Bagi yang tak berkemampuan, mungkin dia kata aku ada dekat 500 boleh lah. Tapi lah mana ada setumpuk 500 yang dia dengar 700-800. Nak tahu 500 tak ada lah. Yang ada pun di mana? Di luar-luar negara. Kita tengok di banner lah macam-macam dia produk flyer segala kat kita. Satu bahagian kadang-kadang baru 500. Tapi buat di mana? Buat di luar negara lah. Kalau setakat itu yang termampu, tak nak. Buatlah. Tapi kita yang ada kemampuan ni, buatlah di tempat kita sendiri. Kenapa? Tuan-tuan, korban ni bukan semata-mata kita serah duit, apa buatlah. Bukan semata-mata macam tu. Tapi korban ni yang baiknya apa? Kita boleh tengok binatang ternakan ataupun binatang yang kita nak korbankan itu. Oh, ni dia ke binatang dia. Apa kau ini? Padahal ni setumpuk 500 memang kuih lah. Ni setumpuk 700, 800 gemuk lah sikit. Dia lagi aku gemuk. Oh, okey. Tengok binatang korban apa pahala sunat. Kalau kita mampu sembelih sendiri, lagi afdalnya. Kambing tu kita sewa ya, tak apalah. Kita boleh sembelih sendiri. Tapi kalau lembu 7 tumpuk semua pakai nak sebelah, tak boleh lah. Aku pun ambil tumpuk, aku nak sebelah juga. Aku pun tumpuk nak sebelah juga. Ni tak boleh lah. Mana boleh kawan ni sebelah sekat, sambung kawan ni pula sekat, sambung. Tak boleh lah macam tu. Itu pandai-pandai mesyuarat lah siapa nak sebelah. Lepas sebelah kita boleh melampaukannya. Lepas itu kita boleh apa dah? Mengagihkan daging kepada fakir miskin dan sebagainya. Baik, benar, banyak benda-benda yang disunatkan kepada kita yang insya-Allah kita akan dapat pahalanya. Baik. Jadi tuan-tuan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang paling penting jadi buatlah ibadat korban dalam keadaan ikhlas kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita buat kerana nak menunjuk-nunjuk supaya orang tengok hebatnya dia ni, dia tahu dia buat. Kalau kita niat ikhlas, alhamdulillah. Tapi kalau niat kita nak menunjuk, nak dapat pujian di depan mata manusia, mungkin kita dipuji, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala mungkin tidak ada nilai korban kita itu. Kenapa kita buat bukan kerana Allah, tapi nak dapat puji manusia. Perbetulkan niat kita. Mudah-mudahan ibadat korban yang kita buat itu diterima Allah Ta'ala. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah mulai malam ini
Tak tahulah sampai bila ni. Kita akan, orang kata, berhenti jilid yang ke-3, no? Kita akan, orang kata, berhenti untuk jilid yang ke-3, dan atas permintaan lah orang di sini. Ada pun nak belajar bab faraid, bab pusaka. Pasal orang sini semua kaya-kaya belakang, kan? Hartawan semua ni, jutawan semua ni, semua ni, harta dalam negara apa ada, luar negara apa ada, semua ada ni. No? Jadi sebab tu dia pun nak mengaji bab faraid ni. Baik, jadi malam ni sebagai, orang kata, pengenalan awal lah, sebelum kita nak mengaji secara lanjut dalam bab faraid ini. Penting tak penting ni kita mengaji faraid ni? Penting tak penting? Penting. Penting. Sebab apa? Sebab semua kita ni tak boleh lari sedikit sebanyak akan terlibat dengan harta benda. Bila kita hidup saja di atas dunia ini, di atas muka bumi ini, nak kata tak ada, mungkinlah tak betul. Kebanyakan manusia ni sedikit sebanyak dia akan ada juga harta benda dia. Paling-paling korang pun baju yang dia pakai, kasut jepun yang dia pakai, kain telukung perempuan, harta benda dia. Kita, kain pelekat kita, kepiah kita, apa semua ni, ini sebahagian daripada harta kita. Dan jangan kita doakan kata aku mengaji apa, bab faraid aku bukan kaya pun, aku bukan senang pun, aku bukan ada harta banyak pun, aku bukan ada anak pun nak bagi, nak pusaka anak aku ni. Jangan kita tukar macam tu. Kerana apa? Bila kita mengaji faraid nanti baru kita akan nampak tentang pentingnya kita belajar dalam bab pusaka ni. Kalau kita tak tahu tentang ilmu faraid ni, mungkin kita akan bertindak dengan cara yang salah ataupun tersilap. Saya kawan saya sendiri, dia telefon saya kata boleh nak jumpa. Dia bilang kau diam lah. Dia kata tak apa lah, boleh, tak ada masalah, main lah pejabat. Dia pun main dengan isteri dia. Betulan dia pun kahwin kawan, isteri dia pun ngaji sama juga. Jadi perempuan pun kita kenal, jantan pun kita kenal. Jadi main rumah, sebab main dia pejabat, sebab dia kata ni nak tanya sikit bab pusaka ni. Dia kata ayah aku mati lama dah. Jadi tinggallah tanah 10 huluk. Tinggal tanah 10 huluk. Dia pun 3 beradik. Jadi bila matinya laki-laki ni, bila kita kata ini kita tulis kita tahu, tak boleh nampak. Baik. Ayah dia mati. Baik, bila ayah dia mati, siapa dia yang ada? Dia ada isteri dia, mak dia lah. Dan dia ada anak 3 orang, laki-laki 2 orang, perempuan 1 orang. Baik, tanah ada 10 huluk. Tanah ada 10 huluk. Baik. Jadi bila tanah ada 10 huluk, mereka pun mesyuarat lah. Mesyuarat, dia beradik mereka lain kali setuju nak bagi dekat isteri kepada si mati ni. Kalau bagi mereka sebagai mak mereka lah, nak bagi kat mak mereka 4 huluk. Jadi mereka ambil seorang 2 huluk, kan? Baik. Daripada duk sangka inilah cara yang terbaik lah pada masa tu. Daripada sangka inilah cara yang terbaik pada masa tu, nak bagi kat mak mereka ataupun isteri si mati ni 4 huluk, dan mereka ambil lah sama banyak seorang 2 huluk.
ini pembahagian secara sukarela, secara adat, bukan cara faraid. Kalau cara faraid, isteri si mati, anak laki-laki, anak perempuan, isteri akan dapat 1/8 bahagian kalau ikut faraid. Sebab apa? Sebab si mati ada anak. Kalau tak ada anak, isteri akan dapat 1/4 bahagian. Anak laki, anak perempuan akan ambil baki. Kaedahnya laki-laki akan dapat 2 bahagian, perempuan akan dapat 1 bahagian. Baik, 8, 1, 7. Baik, 5, 2 tambah 2 tambah 1 jadi 5. 5 dengan 7 tak boleh nak dikecilkan, jadi kita besarkan. 5 kali 8 40. 5 kali 1 5. Anak laki-laki dan perempuan, laki-laki akan dapat 14 bahagian, perempuan dapat 7 bahagian. Ini di segi pembagian secara faraid. Kalau tuan-tuan tambah, cukup tak 40? Cukup tak? 14 tambah 14 28. 28 tambah 7 35. 35 tambah 5 40. Baik. Betul tak? 5 ada 5/40 adalah 1/8. 5 kali 8 40. Baik, ini di segi pembagian faraid. Tapi pihak-pihak ni mereka ambil ketetapan nak bagi secara adat, iaitu mak bagi 4 gelung, mereka seorang 2 gelung, jadi 6 tambah 4 jadi 10. Baik. Dua tak lama isteri kepada si mati tadi ataupun mak mereka kahwin lain. Ini tu isu ni. Kahwin dengan suami baru dia. Baik. Bila kahwin dengan suami baru anak-anak ni terfikir. Kalau mak kita mati pula lah. Kalau mak kita mati lah, ni pak tiri kita ni akan dapat 1/4 daripada harta dia. Hak 4 gelung tadi, segelung boleh kat pak tiri. Sedangkan tanah ni tanah ayah dia. Tuan faham tak? Tanah ni asalnya hak ayah dia. Mereka dah sangka bagi dekat mak, tapi ke mana lah nak jadi akan banyak mereka balik. Tapi ke mana? Pasal apa? Pergi mana mak kan? Apa kata lepas mak mati kami ambil balik lah. Tapi bila mak ni kahwin dengan suami baru, ada jodoh, maka baru dia pun terfikir, dia tengok pak tiri ke bahaya ni kan? Adat kata mungkin mak pergi dulu lah. Adat kata. Jadi dia pun terfikir, kalau mak mati lah, tanah ayah hak 10 gelung, hak mak ambil 4 gelung tadi ni, segelung akan pergi kepada pak tiri dia. Jadi dia pun main tanya saya, macam mana nak ambil balik tanah tu? Boleh tak? Baik, jadi macam mana nak buat? Saya kata hampa kena pergi pujuk mau hampa balik lah. Cerita begini elok kat dia, hibah balik main kat hampa. Hibah balik main kat hampa. Buatlah macam mana pun, masa dia hidup dia boleh serah balik tanah itu kepada hampa. Kalau dia tak serah, kalau dia meninggal, 1 gelung akan pergi kepada suami dia. Itu kalau suami dia hidup lagi lah. Tapi kalau suami dia mati dulu, tak ada apa lah kan. Takut-takut kalau mak dia pun tu yang pergi dulu, maka segelung tu tetap menjadi hak kepada suami. Tak boleh nak nafikan. Tak boleh kata, pasal apa nak ambil, itu hak ayah kami punya. Bukan lagi hak ayah hampa punya. Sekarang ni tanah tu dah jadi hak mak hampa punya. Hak mak hampa punya. Bila mak hampa dah kahwin lain, maka suami dia di segi hak pusaka sebagai suami, dan kita ada sebagai suami ni, bila kita kahwin dengan seorang perempuan, ada 2 bahagian kita yang kita boleh dapat.
Pertama, kalau kita kahwin dengan perempuan itu yang dia masih anak dara, yang dia tidak ada anak apa semua, kita kahwin dengan dia. Selesai saja akad nikah contohnya. Bila tu imam atau wali kata aku nikah, akan nikah apa semua, kita berkata aku terima nikahnya. Saksi kata sah. Tiba-tiba pengantin dan lawan tadi pengsan mati. Tak ada apa-apa, tak ada pegang tangan salam, tak ada apa semua. Bila sah saja pernikahan tadi ni, akad nikah dah selesai, dan saksi kata sah, tiba-tiba dia jatuh macam cerita apa, lebu-lebi kan. Tengok-tengok botol jatuh, dia pun pingsan. Haji Nabi punya kerja halal kan. Baik. Maka kalau dia ada harta, perempuan tadi ni, kereta ke, dia ada rumah ke, wang simpanan dia ke apa ke, kita sebagai suami dia, kalau dia tidak ada anak lah, maka kita akan dapat separuh daripada hartanya. Hak suami, separuh daripada harta isterinya. Tapi kalau perempuan itu dia ada anak, perempuan ni special dia tuan. Anak mereka ni tak kira anak halal ke, anak tak halal ke, semua anak dia. Kalau dia telanjur berzina, dapat anak, tak kahwin, anak tu tetap anak dia. Pasal apa? Dia yang mengandungkan, dia yang melahirkan, itu darah daging dia, dinasabkan kepada dia. Kita kahwin dengan dia, dia dah ada anak daripada perbuatan zina dia, maka kita hanya dapat 1/4 saja, bukan 1/2. Kenapa? Perempuan itu ada anak yang masih hidup. Kalau anak dia mati pun tak ada cerita lain lah, ini anaknya masih hidup. Begitu juga orang perempuan, kalau dia kahwin dengan seorang laki-laki, dia ada 2 hak. Satu, kalau suami dia itu tidak ada anak, maka isteri tadi akan dapat 1/4 bahagian harta suaminya. Kalau suami tadi ada anak, maka perempuan tadi akan dapat 1/8. Ingat ni, dia sebagai isteri ni, bahagian dia 1/4 ataupun 1/8 bahagian. Suami 1/2 ataupun 1/4 bahagian. Balik apa yang dia menjadilah benda ni. Tidur senyum ya kan. Oh, setengah nak kata dia dekat aku. Kan? Baik. Jadi tu pentingnya kita belajar pusaka. Sebab apa kita? Supaya orang kata apa? Ada dah ilmu tu kat kita. Tentang jodoh mak kita ke itu, kita nak tahulah. Mungkin mula-mula dia kata aku tak mahu nikah apa semua. Dulu lama dia rasa sunyi kan, haji dulu habis dah murah dia pun kenal. Lepas bila baik. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Apa dia yang dimaksudkan dengan ilmu faraid ini? Apa yang dimaksudkan dengan ilmu faraid? Istilah ataupun kalimah faraid itu adalah kata jamak daripada faridah, ataupun kita disebut fardu. Faraid ni kata jamak, maksudnya apa maksud faraid? Ataupun bahagian-bahagian ataupun ketentuan. Itu maksudnya. Usalli fardhu al-asri, sahaja aku sembahyang fardu asar 4 rakaatin. Bahagian yang ditetapkan untuk asar apa dia? 4 rakaat. Bila kita ngaji faraid, maksudnya dalam ilmu faraid ni ada banyak pembahagian. Suami ada pembahagian dia, isteri ada pembahagian dia, anak perempuan ada pembahagian dia, anak laki-laki ada pembahagian dia.
ayah ada pembahagian dia, mak ada pembahagian dia. Sebab tu ilmu faraid ini ilmu yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang tertentu yang telah ditetapkan. Baik, itu di segi bahasa saja. Bila sebut faraid, faham dalam otak kita ilmu yang berkaitan dengan pembahagian harta pusaka. Baik, kalau kita tengok tuan-tuan, sejarah berkenaan dengan harta pusaka ni, sebelum datangnya Islam dan juga di awal Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara pembahagian harta pada ketika itu adalah berdasarkan kepada amalan ataupun adat mereka pada masa itu. Sebagaimana kita ketahui, pada zaman jahiliyah, pada masa itu orang perempuan ini tidak ada nilai. Kita anak perempuan pada masa itu, anak perempuan ini dianggap sebagai sial. Bila dengar saja isteri melahirkan anak perempuan, dia rasa satu aib untuk diri dia, satu bentuk yang memalukan keluarga. Pada zaman tu dan juga zaman awal Islam, maksudnya zaman Nabi awal-awal itu pun, cara pembahagian harta pusaka adalah hanya dibahagi kepada waris-waris laki-laki saja. Anak laki-laki, abang dia, adik laki-laki dia, ayah, bagi di kalangan orang laki-laki saja. Orang perempuan dapat tak dapat apa. Orang kata, walaupun suami dia kaya-kaya, walaupun ayah dia kaya-kaya, yang dapat siapa dia? Bapak makan berhabis hartanya. Saudara laki-laki dia berhabis. Dia punya perempuan tidak ada apa-apa. Sehinggalah berlaku kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri kepada Sayyidina Sa'ad bin Rabi'ah, yang mana apabila matinya Sa'ad bin Rabi'ah, dia ada meninggalkan harta. Dan macam biasalah, akan diambil, akan dibolon oleh waris-waris laki-laki. Jadi si isteri ini pun dia berjumpa Rasulullah, ya Rasulullah, suami aku ni Sa'ad bin Rabi'ah ni semasa hidup dia ada harta, dan bila dia meninggal semua harta telah diambil oleh waris laki-laki, abang dia, adik laki-laki dia. Dan kebetulan Sa'ad bin Rabi'ah ni anak dia semua perempuan. Jadi kami tidak ada apa-apa ya Rasulullah, harta suami aku ni, mereka ni anak-anak yatim, tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Baik. Jika diadunya begini kepada Nabi, Nabi kata, dia ada tinggal wasiat ke? Tak ada wasiat apa-apa. Kalau begitu, kita tunggulah, mungkin akan turun ayat berkenaan dengan harta ini. Jadi bila jadi begitu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah turunkan ayat yang berkaitan dengan faraid ini. Pada ketika itu barulah orang perempuan ini dia ada bahagian dia. Dalam surah An-Nisa ayat ke-7 Allah sebut, لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَكْثَرُ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. Orang kata apa? Orang-orang laki-laki ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan juga keluarga dia. Dan orang-orang perempuan juga pula ada bahagian mereka daripada peninggalan ibu bapa dan juga kerabat mereka.
sama ada sedikit ataupun sebanyak daripada harta yang ditinggalkan mengikut bahagian yang telah ditetapkan. Bila turun saja ayat ini, maka turun lagi lah ayat 11, 12 yang menceritakan tentang bahagian-bahagian. Ini sejarahnya. Maksudnya apa? Zaman jahiliyah ketika mana orang perempuan tidak ada nilai, bila datangnya Islam, Allah telah mengangkat darjat mereka. Ada walaupun tak sama, tapi tetap ada. Nanti bila kita belajar dalam bab bahagian perempuan bagian, bahagian laki-laki bagian, pasal perempuan dapat lebih pada kami. Banyak kaum perempuan lah, mereka tak puas hati. Dia berkata, pasal apa ni dalam bab pusaka ni, anak laki-laki dapat 2 kali ganda pada kami. Masa mak sakit, masa ayah sakit, apa kami lah jaga mak bapak kami. Kebanyakannya macam tu. Perempuan ni dah duduk jaga mak, duduk jaga ayah, apa semua ni. Tapi bila main tak ini tak adil. Ini tidak adil, kan? Tuan, perempuan, jangan kata macam tu. Siapa yang tak adil ni? Yang tetapkan perempuan akan dapat separuh daripada bahagian laki-laki bukannya ustaz-ustaz, bukannya Nabi, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menetapkan macam tu. Jaga betul-betul lidah kita ni. Jangan duk sebut ini tak adil. Maksudnya apa? Kita nak kata Allah tak adil kan? Jangan kata macam tu. Sebab apa? Dalam Islam, adil bukan bermaksud sama banyak. Kita ada belajar tentang ilmu adil ni daripada perspektif barat. Dia kata apa? Adil ini maksudnya sama. Kalau kawan ni dapat RM10, kawan ni pun kena dapat RM10. Itu baru adil. Islam bukan macam tu. Islam bukan kata adil itu adalah sama. Tetapi Islam kata apa? Adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Kita ada anak 2 orang. Seorang laki-laki, seorang perempuan. Adakah kita ini dikatakan adil? Hak perempuan pun kita beli baju laki-laki, hak laki-laki pun beli baju laki-laki. Baru adil. Hak perempuan ni badan besar pun saiz S, hak laki-laki badan kecil ni pun saiz S. Maksudnya pun nak bagi adil. Adil kau macam tu? Tak. Itu bukan adil lah, itu tak adil. Hal ini hak perempuan kena beli baju cara perempuan. Walaupun dia mahal sikit. Hak laki-laki ni belilah baju cara dia. Hak laki-laki ni tak ada kata, ayah beli baju kak nilai RM60. Hak saya RM20 ya. Ayah ni tak adil lah. Tapi padahal boleh kata macam tu. Sebab apa? Padahal baju t-shirt selai cukup lah. Kau kena beli baju kurung dekat dia, dengan tudung, dengan baju, dengan kain apa semua. Tu yang jadi RM60. Itu maksudnya apa? Adil bukan bermaksud sama. Adil bermaksud apa? Meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Sebab apa Islam meletakkan macam tu? Perempuan akan dapat sebahagian, separuh saja daripada laki-laki. Yang ini kita kena tengok di segi tanggungjawab pula. Di segi tanggungjawab pula. Sebab apa? Orang perempuan, agama meletakkan mereka sebagai orang yang akan disarah. Syarah menetapkan begitu, tapi realitinya sebaliknya. Itu bukan masalah agama, itu masalah kelaku manusia. Tak ada kata tak betul ini saya yang sama suami saya. Itu masalah terpencil. Orang kata yang agama suruhnya apa? Orang perempuan mereka ini adalah disarah. Maksudnya apa? Bila dia daripada dia dilahirkan lagi,
ayah dia bertanggungjawab bagi nafkah pada dia. Makan minum dia, pakaian dia, apa semua disawak oleh ayah dia. Bila dia berkahwin pula, suami dia akan sawak dia. Rumah, makanan, pakaian, apa semua syarat kata apa? Tanggungjawab suami itu. Walaupun perempuan itu dia ada pendapatan sendiri, dia ada harta, dia kaya raya, tapi bila dia berkahwin, di segi nafkah dia, tetap suami dia kena sawak dia. Kalau dia nak reto tak mau, tak apa. Suami tak boleh kata, weh, gaji sebulan sampai 20-30 ribu, takkan aku nak kena bagi sawak lagi. Itu gaji dia, itu harta dia. Dia boleh genggam rapat perempuan ni. Dia boleh genggam rapat, tak tiri orang kata. Lagi mana boleh genggam, dia genggam lah. Orang lain tak boleh kacau. Suami tak boleh pilih curi dia. Tapi kita orang laki-laki, kita adalah orang yang menanggung. Ada isteri, kita kena bagi nafkah isteri kita, sediakan pakaian mereka, makanan mereka, tempat tinggal mereka, apa semua ni, itu tanggungjawab kita. Anak-anak kita lah yang kena sawah. Nanti kalau tuan-tuan ada umur panjang, kalau kita sampai jilid yang keempat tentang masalah keluarga ni, tuan-tuan, ni mereka menyusukan anak kita tu. Mereka menyusukan anak kita tu. Allah kata apa, kalau mereka minta bayaran, kena bayar tak mereka. Bukan saya kata, dalam Quran yang sebut, apabila isteri kamu menyusukan anak kamu, maka bayarlah kepada mereka. Tapi mereka tak pernah minta bukan kita. Mereka tak pernah minta, maka mereka minta, kena bayar. Dan menyusukan anak itu bukan tanggungjawab mereka. Itu adalah orang kata sekadar khidmat mereka saja. Kalau mereka kata, abang, bulan ni saya tak mahu nak menyusu anak kita, abang belilah susu tip ke apa ke bagilah. Kalau ada isteri macam tu lah, saya tak ada kan. Nak abang kata dari segi hukum fiqh kan, kalau isteri kata, abang, saya tak apa sihat lah, saya tak boleh nak menyusukan anak kita. Boleh tak suami kata, hang kena menyusukan juga? Tak boleh paksa. Kecuali lah kalau suami tadi ni tak mampu nak beli susu lain apa semua, itu cerita lain. Kalau suami tu mampu beli susu-susu lain, dia kena beli susu lain lah bagi anak tu minum. Kalau isteri tu tak mau. Baik, ni saya nak abang kata apa? Orang laki-laki pihak yang menanggung. Sebab itulah agama memberi kepada laki-laki lebih sikit pada perempuan. Sebab apa? Perempuan bila dapat pusaka, kalau 10,000 genggam papat 10,000 tu. Tapi kalau laki-laki dapat 20,000, duit tu juga lah nak beli beras, duit tu juga lah kadang-kadang nak bayar sewa rumah, bayar rumah apa semua, nak sarah nafkah anak apa semua. Laki-laki tak boleh genggam duit, kedekut tak boleh. Kalau laki-laki kedekut, perempuan boleh ambil secara curi sekalipun. Tengok dulu dia simpan ni duit dia. Minta biasa, haram tak mau bagi ni. Tak apa, saya mau pergi mandi dia sikit lah. Pergi dia gagal dalam poket sebelah dia ambil. Ambil untuk beli makanan keperluan. Boleh. Tak salah. Dan benda ini berlaku pada cerita Hindun dan juga Abu Sufyan. Hadis sahih. Abu Sufyan ni siapa? Pak mentua Nabi. Nabi kahwin dengan anak dia yang bernama Ummah Habibah. Tak ada. Isteri dia nama apa? Hindun. Mereka ni asalnya orang yang paling benci kat Nabi ni. Paling benci. Hindun kata, ya Rasulullah, sebelum aku Islam, tak ada satu manusia yang paling aku benci, malaikat kau lah yang paling aku benci sekali.
Tetapi bila aku dah jadi Islam, tidak ada orang lain yang paling ku sayang, kaulah yang paling ku sayang. Kita hidayah Allah Ta'ala kepada Hindun dan juga Abi Sufyan. Satu hari mak mentua ni, Hindun ni main mengandung kepada Nabi, ya Rasulullah. Nak cerita sikit tentang Abu Sufyan ni, pak mentua kamu ni. Sesungguhnya dia ni seorang yang bakhil. Minta duit nak belanja ni tak bagi. Jadi macam mana? Bolehkah aku ambil tanpa pengetahuan dari Rasulullah? Nabi kata apa? Boleh. Boleh ambil wang dia tanpa pengetahuan dia dengan kadar yang untuk keperluan makan minum apa semua. Tapi tak boleh ambil lebih lah. Ambil bila beli beras, beli ikan sudah lah. Jangan duk ambil bila dah fikir nak beli tapawai pula lepas ni, nak beli tirai, nak beli tak boleh lah tuan. Benda keperluan saja. Bak tapawai, bak pinggan mangkuk atau cerita ni, atau pujuk pandai-pandai lah. Baik. Jadi itulah sebabnya supaya orang perempuan kena faham benda ni. Pasal apa Allah menetapkan kami dapat bahagian yang agak kurang daripada yang laki-laki? Sebab apa? Sebab perempuan hidup mereka ditanggung oleh laki-laki. Jangan duk kata macam-macam. Kadang-kadang orang yang tak ada ilmu ni dia kata, oi, mana boleh macam ni? Ini satu sistem yang diskriminasi kepada orang perempuan. Bukan masalah diskriminasi. Agama meletakkan orang perempuan di tempat yang cukup istimewa. Mereka dijaga, mereka dilindungi, makan minum mereka disarah oleh orang laki-laki. No? Baik. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dah pukul 9 dah. Jadi kita berhenti dulu lah kot, no? InsyaAllah ini malam ni sebagai orang kata nak buka minta tuan-tuan berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dan apa kepentingannya kita mengaji ilmu faraid ni. Sebab apa? Ilmu ini semua kita akan hadapi dia. Sama ada kita yang akan jadi si mati, memang kita satu hari kita akan mati. Kita akan mati. Tak ada siapa yang hidup selama-lamanya. Bila kita akan mati ni, ada orang yang dia buat persiapan dah tentang harta benda dia. Kita bila mengaji bab faraid, kita bukan saja mengaji bab pusaka semata-mata, tetapi kita juga akan tengok beberapa hukum hakam yang lain yang ada kaitannya, berkaitan dengan harta benda ni. Antaranya apa? Tuan, faraid ini sebahagian saja daripada bentuk harta itu berpindah milik. Proses pindah milik harta, faraid ini sebahagian saja. Ada lagi benda yang berkaitan dengan pindah milik harta. Antaranya apa? Hibah, pemberian semasa hidup. Ada lagi berbentuk wasiat. Wasiatnya apa dia? Pemberian semasa hidup, tetapi pelaksanaan dia selepas dia mati. Beza dengan hibah. Hibah pemberian semasa hidup dan berpindah milik juga semasa hidup. Tapi wasiat, lafaz itu semasa dia hidup, tetapi pelaksanaan dia akan berlaku selepas dia mati. Dan kalau siapa yang meninggal tidak ada sebarang hibah, tidak ada sebarang wasiat, hujung tu ada hukum Allah dah tetapkan. Okey, faraid lah penyelesaiannya. Ada orang yang dia cuma ada anak perempuan saja. Bila ada anak perempuan, kita kena fikir, oh kata aku tak habis. Tetapi bila kita ada anak perempuan saja, kalau siapa yang ada waris anak laki-laki, maksudnya di segi harta dia tu orang kata tak lorat mana lah, pasal dia tak akan pergi kepada orang lain. Dia akan main di kalangan keluarga terdekat saja.
Baik. Ha? Pasal apa susah nak padam? Apa dia? Baik. Bila seseorang tu dia hidup macam tu lah, dia ada anak laki-laki, anak perempuan. Baik. Tak ada orang lain. Ibu bapa ke isteri tak ada. Jadi bila ada anak laki dan perempuan, inilah warai dia. Anak laki-laki, anak perempuan. Laki-laki akan dapat 2 bahagian, perempuan akan dapat 1 bahagian. Jadi harta dibagikan kepada 3 bahagian sajalah. Baik. Yang jadi selalunya lah, dia cuma ada anak perempuan saja, seorang ataupun lebih. Tidak ada anak laki-laki. Baik. Kalau si mati itu masih ada bapa, maka anak perempuan akan ambil bahagiannya. Kalau 2 orang, dia akan kongsilah 2/3 bahagian. Maka bapa dia ada bahagiannya, dia boleh ambil yang lebih-lebih itu semua. Bapa akan ambil lah. Apa dia? Bapa si mati, bukan Tok Wan. Ni si mati, bapa pula si mati ni. Tok Wan bagi dia lah. Tok Wan bagi budak-budak ni. Tapi di segi kedudukan dia ni adalah bapa kepada si mati. Baik. Kalaulah bapa tidak ada, dia akan mencarilah saudara si mati, abang dia, kak dia, adik dia, apa semua ni. Tak kira lah laki-laki ke perempuan ke apa ke semua, dia akan main kepada sini. Sini tak ada, dia turun mencari anak menakan pula. Anak menakan tak ada, dia pergi kepada pak menakan pula. Pak menakan tak ada, dia turun main ke sepupu pula. So dia punya proses dia cara siasatan. Kalau tidak ada orang laki-laki, sepupu tak ada, dia akan naik pergi ke Tok Wan menakan. Tok Wan makan tak ada, dia main turun pula pak menakan pupu semua tu. Itu proses dia. Baik. Jadi sebab tu kalau orang yang dia buat persediaan ni, selalunya bila dia cuma ada anak perempuan saja, dia akan terfikirlah, macam mana aku nak buat ni supaya kata aku boleh dimanfaatkan sepenuhnya oleh anak-anak aku. Tak maulah atau tepi kepada abang dia ke adik dia kan. Setengah orang dia fikir macam tu, setengah tak kisahlah, jadi adik aku juga, abang aku juga. Baik, jadi dia buat apa? Dia buat hibah sia-sia. Dia buat hibah. Ada tanah 10 kolong, dia bagi dia salah. Pergi jawab tanah, jom. Pergi jawab tanah, tukar ke hang 5 kolong, hang 5 kolong, selesai. Itu kata, dia buat hibah sia-sia. Ataupun dia juga boleh buat secara wasiat, kalau bukan melibatkan ahli waris. Dia ada anak angkat contohnya lah. Masa dia hidup, mungkinlah dia boleh hormat lagi lah, pasal bapak masih hidup. Tetapi banyak bila mati si bapa ni anak-anak kandung ni buang abang angkat dia berasa dari sebagainya macam tu lah. Abang bukan anak ayah dan abang kena ingat lah. Abang tak ada hak faraid, kami anak dia. Abang cuma anak angkat saja. Jadi bapa orang keluar dalam rumah ni, kami nak ambil dia. Ada yang kira macam tu. Jadi dalam sistem harta si mati ini ataupun bapa ini semasa hidup dia, mungkin dia nak bagi masa hidup rumah tu lah, rumah dia juga. Jadi dia boleh buat wasiat. Bagi anak-anak semua ni, kalau lagi muda buat surat peguam ke apa ke, rumah ni saya wasiatkan bila saya mati nanti akan diserahkan kepada anak angkat saya ni. Jadi bila dia mati selesai lah rumah tu, jadi sekali dengan tanah tu lah, jadi hak kepada anak angkat tadi. Jadi orang kata terbela juga lah nasib dia. Takut-takut ke depan tu kita bukan tahu apa yang nak berlaku. Wallahu'alam. Jadi insyaAllah depan ni kita akan tengok dari segi secara orang kata nak mengaji secara detail ni akan betul lah kot. Jadi kita tengok orang kata kurang-kurangnya kita ada maklumat tentang macam mana nak uruskan harta dan sebagainya lah berkaitan dengan bab pusaka ni. Wallahu'alam. Jadi ada beberapa soalan yang nak tanya sebelum saya tangguhkan kuliah kita.
Ya, ya. Kita nak kena bantu kepada anak dengan anak yang terlalu masa hidup kan atau sempat tu. Baik, nanti bila kita tengok dalam bab wasiat, wasiat ini boleh dimaklumkan ataupun tak perlu dimaklumkan. Sebab apa? Lafaz penerimaan wasiat adalah selepas dia meninggal. Semasa hidup kita buat wasiat. Ni yang nenek, bila ayah tak ada ni tanah ni, ayah nak wasiatnya bagikan abang apa tu, ayah bela dah daripada kecil lagi, anak angkat tadi lah. Baik, masa tu dia ni kata apa, tak apalah ya, saya pun ada rumah lain lah, ni wasiat aku. Dia kata tak apalah, saya pun ada rumah lain, bagi orang lain lah ya. Tapi si ayah tadi tak tarik balik wasiat dia, tak tarik balik. Dia tetap kata apa, ni wasiat aku ni. Bila dia meninggal, dia ni tukar fikiran. Ish, tak patut sangat masa dia hidup, dia aku tak mau. Tak apalah, dia bawa kat dia, aku terima lah wasiat ayah dulu ni. Hal lain tak boleh kata, dulu kan tolak, dulu kan abang tolak kan depan ayah, abang tak mau. Penolakan semasa dia hidup itu tak diterima. Penolakan ataupun penerimaan dalam bab wasiat hanya akan diterima selepas pewasiat tadi meninggal. Selepas pewasiat tadi meninggal. Faham tak? Masa dia hidup, kalau dia kata terima ke, tak mau terima ke wasiat tu, lagi mana kawan tu tak tarik, akan berjalanlah wasiat tu. Wasiat bila-bila masa dia boleh tarik. Hari ini dia wasiat nak bagi kat kawan ni, esok dia wasiat, tak apa, tak jadi dah kawan ni, aku nak bagi kat kawan tu. Boleh, lagi mana dia hidup, dia boleh bagi kat siapa pun wasiat dia tu. Dia boleh tarik bila-bila masa pun. Begitu juga dalam bab penerimaan orang yang nak terima wasiat tadi. Penerimaan dia tu hanya dikira selepas kawan tu mati tadi. Kalaupun mulanya dia tak mau ambil harta tu, dia kata tak apalah, saya tak mau buang harta ayah ni. Ayah kata, ni wasiat aku ni. Lagi mana dia tak tarik wasiat tadi, maka bila dia mati, tiba-tiba kawan dia ubah fikiran. Dia kata tak apalah, aku terima dalam wasiat tu. Maka orang yang lain tak boleh kata apa. Dan dia kata, dulu bukan depan ayah kita tak mau kan. Itu dulu. Itu dulu kan. Tapi lah aku mau lah. Tapi kalau Allah boleh kata, tak apalah, ayah dah meninggal, aku tak mau ambil lah harta ni. Dia tolak masa tu lah. Begitu juga kalau kita wasiat kepada anak-anak kita ni, masa dia hidup ni. Bagi anak kita 4 orang, apa semua main dengan ni. Anak aku dapat tolong lah. Dia aku wasiat ke apa ni, ambillah seorang seluruh ke apa. Ambillah seorang seluruh ke apa. Ataupun tanah aku bagian-bagian ni, hang 2 rolong, hang seluruh, hang dah kata banyak dah. Aku ngaji, hantar hang ngaji belok negara duit hang kaya dah. Ambil seluruh sudah. Yang ngaji hang dia susah, aku bagi 3 rolong ke dia. Ni wasiat aku ni tau. Masa ayah ni tu, tak apa, kami terima, tak apa. Setuju ayah. Tak boleh dekat banyak ayah. Bila kawan ni mati saja, baru kata, tak setuju lagu tu, petang aku seluruh, 3 rolong. Tak setuju. Maka bila tak setuju, wasiat tadi tak boleh dipakai lah. Dia kena bagilah ikut jawab far ni. Kena bagi. Maksudnya tadi kata langgar dengan wasiat Langgar lah. Dan langgar wasiat tu pun bukan durhaka. Sebab apa? Di segi hukum wasiat kepada ahli waris pun benda yang tak digalakkan. Makruh hukumnya. Nabi kata apa? La wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat lagi kepada waris. Sebab apa? Ahli waris adalah bahagian faraid dia. Kalau semua setuju dengan wasiat tu, boleh laksana. Kalau tak setuju, 4 orang tadi ni, mula-mula semua setuju masa hidup kawan tu. Bila mati, seorang tak setuju. Bila tak setuju, dia seorang, hak 3 lagi setuju. Hak 3 lagi tak boleh kata, abang, ataupun hang dah kalah hang kami 3-1 lah. Kami 3 orang setuju, hang seorang.
Hang kena ikut kami lah. Tak ada konsep tu. Kena bahagi dulu bahagian dia mengikut faraid. Hak baki yang ada, ikutlah apa nak bagi cara mana pun. Kalau yang hak faraid itu terjamin untuk dirinya, no? InsyaAllah nanti kita akan tengok maka sampai sedikit lah berkenaan dengan benda ni. Dan saya rasa benda ni ada kaitan dengan kehidupan kita lah. Wallahu a'lam. Kita dengan tasbih kafarah dan salawat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'ashril insana fi qasril ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك واشر علينا من خزائن رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.